Okey, 31 dia kata diagram 17 ni Venn diagram. Tunjukkan pelajar dalam kelas dan makanan kegemaran G dengan L. Jadi dia kata universal set ni, set semesta ni semua sekali dalam ni lah. Dia kata G ni nasi goreng, L ni nasi lemak. Okey, dia kata kalau pelajar yang suka satu jenis makanan je ada 10, cari jumlah pelajar dalam kelas. Jadi sekarang kalau bertindak ni kita tahu dia suka dua-dua. Bila dia suka satu je, yang ni tambah yang ni lah. Jadi 16 tolak X tambah 10 tolak X sama dengan 10. Jadi 16 tolak X tambah 10 tolak X sama dengan 10. Jadi yang ni 26 tolak 2X sama dengan 10. X pindah sini sebab nak kasih positif. 2X 10 pindah sini sama dengan 26 tolak 10 dapat 16. X sama dengan 8. Okay. Jadi dia nak jumlah pelajar dalam kelas. Jadi kita tahu X ni 8. Jadi jumlah ialah tambah yang ni, tambah yang ni, tambah yang ni. Jadi 16 tolak X tambah 8. X tambah 7. Nampak? Yang ni tambah yang ni tambah 10 tolak X sama dengan berapa? 10. Sama dengan yang ni. Okey, negatif dengan positif boleh potong. 16 tambah 7 dapat berapa? 23 tambah 10 tolak X sama dengan 33 tolak X. 33 X sama dengan 8 sama dengan 33 tolak 8 dapat 25. Jadi jawapan dia C. 32. Dia kata okey, garis lurus melalui titik ni dengan titik ni. Cari y-intercept straight line. Jadi straight line ni y sama dengan mx tambah c. Tapi ada formula cari kecerunan m sama dengan negatif y-intercept bahagi x-intercept. Yang ni x-intercept negatif 3. Di mana yang ni juga sama dengan y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Jadi tengok. 3 dengan negatif 3. Jadi negatif 3 dulu baru 3. Jadi yang ni akan jadi x2 y2. Sini akan jadi x1 y1. Sama dengan 4 tolak 0 bahagi. Yang ni akan jadi x2 ialah 3 tolak negatif 3 dapat 4/6 sama dengan 2/3. Jadi sini sama dengan 2/3. Nampak tak? Lepas tu nampak tak negatif 3 ni ialah dia punya x-intercept. Sama dengan negatif y-intercept per negatif 3. Jadi negatif dengan negatif jadi positif. Jadi y-intercept sama dengan 2. Jadi jawapan dia B. 33 dia kata tinggi dia 3 meter. Okey, sini ke sini 3 meter. Dia kata kecerunan 1/2. Jadi kecerunan ni sama dengan y bahagi x lah. Jarak y bahagi x. Kita tengok dia naik, jadi dia positif lah. Jadi jarak y 3 bahagi x. Di mana 3 bahagi x sama dengan 1/2. Jadi dia nak jarak XY. Jadi jarak XY yang ni lah 3/XY kan. Jadi kita tengok sini pergi sini darab 3. Jadi sini pergi sini pun darab 3. Jadi XY sama dengan 2 darab 3 sama dengan 6 meter. Jawapan dia C. Okey, 34 dia kata okey, garis lurus yang ni. Dia kata cari kecerunan dengan y-intercept of the straight line. Jadi kita tahu kalau garis lurus terus susun y sama dengan mx tambah c. Kita tahu m ni kecerunan, sini pintasan dia lah.
Jadi sekarang ni kat mana? Okey, 3x tolak 5y sama dengan 10. Kita nak y dekat depan, y positif kan? Kita bawa pergi depan sini. 5y sama dengan 10 bawa pergi depan. Jadi 3x tolak 10. Y mesti 1. Jadi kalau nak jadikan 1, semua bahagi 5y sama dengan 3 per 5x tolak 10 per 5. Jadi sama dengan 3 per 5x tolak 2. Jadi kita tahu yang ni y-intercept dia, pintasan y negatif 2. Jadi automatik nampak memang sinilah 3 per 5 dengan negatif 2. Okey, 35 dia kata, table ni menunjukkan bilangan pelajar yang join motivation program ni, dia kata. Lepas tu dia kata ada pelajar ni dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian pelajar lelaki daripada 5 anggur dipilih. Pelajar lelaki yang ni lah. Okay. Dia kata murid dipilih secara rawak. Dia tak cakap lelaki ke perempuan. Jadi maksudnya, daripada lelaki 5 anggur ni bahagi dengan semua pelajar. Okay, ni ke semua pelajar lah. Jadi yang ni 15. Jadi jumlah pelajar 15 tambah 8 tambah 22. Semua pelajar lelaki tambah semua pelajar perempuan. 20 tambah 17 tambah 18. Jadi kita dapat 15 per 100. Kalau bagi sifir 5, dapat 3 per 20. Jadi jawapan dia A. Okey, 36. Dia kata diagram 19 ni tunjuk alfabet kad yang diletakkan dalam empty box. Jadi kad berhuruf yang dimasukkan dalam kotak kosong. Dia kata kad ni, satu kad diambil keluar daripada random dan probability kebarangkalian dia ambil S. Daripada semua ni kebarangkalian ambil S. S ada 2. Jadi S daripada semua. Jadi kebarangkalian ni sama dengan apa kebarangkalian ambil S dengan apa pilihan yang ada. Pilihan yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 2 per 11 kebarangkalian untuk pilih S. Jadi jawapan dia C. Jadi 37 dia kata T berubah secara langsung. Nampak directly bila berubah secara langsung, T berubah secara langsung punca kuasa 2U. Bila berubah secara langsung dekat atas punca kuasa 2U. Berubah secara songsang bila berubah secara songsang dekat bawah. Jadi dengan V. Dia kata K pemalar manakah mewakili hubungan TUV. Kalau dalam bentuk persamaan, T sama dengan K punca kuasa 2U per V. Jadi, jawapan dia A. Okey, 38. Dia kata, table ni tunjukkan nilai M dengan N. Dia kata, M ni directly varies inversely dengan square root M. Maksudnya, M ni berubah secara songsang. Bila songsang tahu dekat bawah, square root M. Square root ni punca kuasa 2N. Jadi, atas ni tak ada apa-apa. 1 je lah. Jadi, kalau dalam bentuk persamaan, M sama dengan K per punca kuasa 2N. Bila nak samakan, kena ada K ni lah. Jadi sekarang ni, dia kata apa ni? Cari nilai P. Sekarang kita dah ada M dengan N. Bila kita ganti, kita boleh cari apa K dalam persamaan ni. Jadi sekarang bila M 96, M sama dengan K per punca kuasa 2N. Bila M sama dengan 96, K tak tahu, punca kuasa 2N ialah 1 per 144. Jadi sini 1 per 144. Jadi kita dapat 96 sama dengan K per 1 per 2.
Okey, ni dapat 1/12. Jadi nak cari K, kita darab tepi. K sama dengan 96 darab 1/12. Jadi kita potong-potong dapat 8. Jadi kita dah dapat M sama dengan 8 per punca kuasa 2N. Jadi kalau ada salah satu M atau N dah boleh masuk dalam dapat jawapan lah. Sekarang N sama dengan 256. Jadi kita boleh cari P. P sama dengan M. Jadi P sama dengan 8 per punca kuasa 2, 256. Jadi P sama dengan 8 punca kuasa 2, 256 sama dengan 16 dapat 1/2. Jadi jawapan dia A. Okey, 39. Jadi nampak ni kita kembangkan dulu. Jadi sekarang yang depan ni 81 39 ni, okey kita nampak 8 3 1 negatif 5. Yang ni nampak 3 ni kita kembangkan, kita darab dengan semua dekat dalam ni, tolak. Jadi 3 darab negatif 2 dapat negatif 6. 3 darab 4 12. 3 darab 2 6. 3 darab 0 0. Tambah yang ni 1, 5, negatif 4, 3. Bila dah macam ni, kita boleh macam biasa. Jadi 8, negatif 1 darab 6 akan jadi positif 6 kan? 8 tambah 6. Lepas tu, kita ambil semua yang atas ni, nampak? 1, 1, 1 lah. Jadi yang ni 8 tambah 6 tambah 1 dapat 15. Sama dengan, okey, 15. Okay, semua 15. Okey. Yang kedua, 1 tolak 12, sini akan 1 tolak 12 tambah 5. Jadi negatif 11 tambah 5 dapat negatif 6. Jadi negatif 6, okey, D dah salah. Yang ni pula 3 tolak 6 tambah negatif 4 akan jadi tolak 4. Jadi 3 tolak 6 negatif 3, negatif 3 tolak 4 dapat negatif 7. Jadi yang ni 7 salah. Yang ni negatif 5 tolak 0 tambah 3. Jadi negatif 5 tambah 3 dapat negatif 2. Jadi jawapan dia B. Empat puluh dia kata inverse matrix ialah yang ni. Okey, cari nilai S tolak T. Mana S? Okey, S tolak T. Jadi kena tahulah formula macam mana nak kira inverse matrix. Jadi inverse matrix ni kalau kita ada A, B, C, D, dia punya inverse dia sama dengan, inverse yang ni sama dengan 1 AD minus BC. Lepas tu A dengan D akan tukar tempat, B dengan C akan ada negatif. Sama dengan 1/. Jadi sekarang kalau tengok 85 negatif 4 negatif 2. Jadi AD sama dengan 8 negatif 2 tolak B ialah 5. C ialah negatif 4. Lepas tu tukar tempat, dia akan jadi negatif 2 dengan 8. Nampak? 2 dengan negatif 8 akan tukar tempat. 5 akan jadi negatif 5. Negatif 4 akan jadi 4. Jadi kita ada 1/. Negatif 16. Negatif 16 tambah 20. Negatif akan jadi positif 20. Sini negatif 2, negatif 5, 4, 8. Jadi 1/4 kan? Jadi negatif 2, negatif 5, 4, 8. Okey. Yang ni sama dengan ni. Jadi nampak 1/S sama dengan 1/4. S sama dengan 4. T sama dengan negatif 5. T sama dengan negatif 5. Dia nak S tolak T. Jadi S tolak T sama dengan 4 tolak negatif 5. Kita dapat 9. Jadi jawapan dia D.